Okay, Assalamualaikum and very good morning to all students, kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 5. So hari ni untuk minggu ni insyaAllah kita akan buat ulang kaji ya. Ulang kaji semua bab-bab, insyaAllah semua bab-bab tingkatan 4. Dah lama dah tak belajar. So kita ulang kaji balik, okay. Cuba dengan soalan-soalan peperiksaan percubaan tahun 2017 yang mana saya dah compilekan di dalam modul chemistry crash. Okay, so dalam modul tu insyaAllah akan membantu kamu. Okay, so kita mula dengan soalan nombor bab 3, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, jadual 3 menunjukkan formula molekul bagi dua ahli. Okay, bagi karboksilik asid. Karboksilik asid pun kamu dah belajar. Semasa tingkatan 5 baru ni kamu dah belajar juga. Okay, tingkatan 5 kamu dah belajar mengenai karboksilik asid. Yang mana karboksilik asid kita ada yang kita panggil, ingat tak? OIC. Etanoik, metanoik. So, itu adalah karboksilik. Okey, so soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul? Okey, sebelum tu saya minta maaf, saya belum lagi share screen Saya share screen sekejap. Okey. Lupa, semangat sangat nak belajar. Share screen pun lupa. Okey, nampak tak screen saya? Hamizah, nampak tak screen saya? Tak dengar suara, tak ada suara. Okey, so apakah yang dimaksudkan? Nampak tak skrin saya? Syamil, nampak tak? Nampak, cikgu. Alhamdulillah. Budak-budak lain mungkin bisu, tiada suara ataupun suara mereka sudah hilang di kayangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul? Okey, formula molekul ini wajib untuk hafal. Dalam bab 3, definisi yang perlu kamu hafal. Yang pertama adalah formula molekul. Okey, formula molekul. Okey, yang kedua, benda yang wajib untuk kamu hafal adalah formula empirik. Okay, nanti kita akan tengok. Okay. So, pertama sekali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan formula molekul. So, formula molekul ialah formula yang menunjukkan formula yang menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Bilangan atom yang sebenar bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. So, formula yang menunjukkan bilangan atom sebenar. So, kalaulah kita tukar soalan kepada empirik, formula yang menunjukkan nisbah yang terringkas. Tapi kalau formula molekul menunjukkan bilangan atom yang sebenar. The actual number of atom. Okay. Siapa yang belajar bahasa Inggeris? The actual number of atom ataupun bilangan atom yang sebenar. Okay. Bagi setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Yang ini wajib kena ada. Bilangan atom yang sebenar. Okay. Benda ini kamu kena highlightkan bahawa ini adalah poin yang penting dalam definisi. Kemudian, nyatakan nama bagi unsur-unsur yang hadir dalam kedua-dua asid. So, macam mana kamu nak tengok? So, kalau kamu nak tengok, kamu tengoklah. So, ada H, ada C, ada O. Ada ke unsur yang lain? Tak ada. So, itu sahaja unsur yang ada. So, unsur yang ada itu dia tulis pula ni nama. Namakan. So, kalau namakan, boleh tak bagi formula? Diharamkan untuk bagi formula. Kena bagi nama penuh. Okay, contohnya karbon. So, K-A-R-B-O-N. Kalau kamu buat formula, C sahaja. Salah. Kamu kena buat formula nama yang betul. Cikgu, kalau saya letak nama yang betul tapi lepas tu saya letak lagi formula, boleh? Tak ada masalah. Tapi pastikan formula yang kamu bagi ini adalah betul. Kadang-kadang ada pelajar, contoh ya, karbon dia buat koma tapi dekat sini dia buat koma K. Ini dah salah. So, kalau yang macam ini, pemeriksa akan pangkah, dia akan tulis WCR. WCR so maksudnya
yang salah akan yang salah akan menyalahkan jawapan yang betul. Ini betul, ini salah. So, confirm dia akan dapat kosong markah. So, berhati-hati. Kalau disuruh namakan, kamu hanya bagi nama sahaja. Kalau kamu confident dengan kamu punya formula, no problem. Okay, so carbon. Okay, lagi ada hydrogen dengan oksigen. Lagi satu. Kalau untuk nama, kena betul. Spelling dia kena betul. Kalau contoh, hydrogen ni, kamu letakkan hydrogen, G kamu ni macam Y. Hydrogen. So, pemeriksa nampak, ni G ke Y? Ini Y nampak macam Y. So, dia confirm dia akan salahkan kamu. Okay, confirm dia akan salahkan kamu. So, dari segi spelling, sangat penting dalam kimia. Okay, so ketiga, hitung GC molar bagi asid metanoik. So, ini adalah asid metanoik. So, nak kirakan GC dia, so senang sahaja, masukkan sahaja GC atom relatif. So, masukkan GC atom relatif di dalam sini. So, sini cikgu nampak H dia ada 2. Okay, H ada 2. So, 1 kalikan dengan 2, tambahkan dengan C adalah 12. Tambahkan dengan O pun cikgu nampak dia ada 2. So, cikgu kalikan dengan 16. Yang ini cikgu salah ni. Patutnya 2 letak kat luar, 1 letak kat belakang. 1 ni menunjukkan jisim atom, 2 ni menunjukkan bilangan atom. Okey, saya harap ini jawapan kamu kena betul lah. So, bila dia kata molar mass, so, kamu mesti kena ada unit lah dekat sini. So, molar mass unitnya adalah gram mol negatif 1. Okey, contoh. Cikgu, saya buat 46 je, saya tak ada unit. Betul ke salah? So, confirm adalah salah. Okey, kimia pentingnya adalah unit. Tak ada unit, salah. Walaupun jawapan kamu betul. Okey, saya ingatkan lagi sekali ya kepada kamu semua. Kamu semua sebenarnya pandai, tapi cuba bila jadi careless, okay, bila kamu menjawab soalan, kebanyakan pelajar-pelajar dia akan jadi careless. Okay, dia akan jadi careless apabila menjawab soalan yang dia kata rasa confident, tapi sebenarnya salah. So, kena hati-hati ya. Okay, persamaan kimia ini, okay, tindak balas antara magnesium dengan asid etanoik. Okey, untuk menghasilkan yang ini apa? Magnesium ethanoate. Ingat tak? Tindak balas ini pun kita dah pernah belajar. Okay, kita dah pernah belajar. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berikan 3 maklumat. Okay, 3 maklumat yang dapat ditaksirkan. Okay, daripada persamaan. Okay, kalau dia kata maklumat dekat sini, dia nak berapa? 3 maklumat. So, maklumat dekat sini kamu boleh bagi antara maklumat yang kualitatif atau maklumat secara kuantitatif. Apa bezanya cikgu? Kuantitatif. Okay, apa beza dia? Okey. Yang pertama, kalau kamu nak ataupun kamu kena namakan bahan dia ataupun reactant or the product. Bahan yang bertindak balas ataupun hasil yang tindak balas. Okey. So, maklumat yang pertama, cikgu nak keluarkan mengenai kualitatif lah. Okey, kualitatif. Okey, apa maksud kualitatif? Kualitatif tu maksudnya kamu namakan, kamu keluarkan apakah jenis bahan dia. Contoh, pepejal magnesium bertindak balas dengan aqueous ni kan. So, larutan aqueous, asid etanoik menghasilkan, yang ni yang tanda anak panah, menghasilkan larutan aqueous magnesium ethanoate dan gas hidrogen. Itu adalah kualitatif. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Okay, pepejal magnesium bertindak balas. Okay, bertindak balas dengan larutan aqueous. Okay, eject aqueous kan kena betul. Kalau dekat sini kamu eject aqueous salah, confirm kamu tak dapat jawapan. Okay,
So, dari segi ejaan AQUES. Lagi-lagi kalau pelajar yang jawab bahasa Inggeris, eja aqueous AQUEOUS. Ini adalah ejaan bahasa Inggeris. Aqueous yang ini dalam bahasa Melayu. Okay, aqueous, acid, etanoik. Okay, acid etanoik menghasilkan. Okay, menghasilkan. Ini apa? Larutan aqueous. Okay, larutan aqueous magnesium ethanoate. Cikgu panjangnya. Ya betul kan? Panjang kan? Ada tak jawapan yang pendek? Ada. Kejap lagi cikgu tunjukkan apa jawapan yang pendek. Dan gas hidrogen. Okay, selamat datang kepada pelajar-pelajar yang baru masuk kelas saya. Okay, tahniah kepada semua pelajar. So, setakat ni pelajar yang ada adalah 18. Okay, kita punya 18 pelajar lama. Kenapa sikit sangat pelajar yang masuk hari ni? Okay, so kita pergi kepada soalan ni baru satu informasi. Okay, satu apa maklumat. So, apa maklumat yang seterusnya? Okay, ini cikgu cakap tentang kualitatif. Okay, apa pula kuantitatif? Okay, kuantitatif kamu cakap tentang mol dia. Okay, dalam ini kamu nampak ini magnesium ada berapa mol? So, ada 1. So, 1 mol magnesium, okay, betul. Magnesium bertindak balas. Okay, bertindak balas dengan 2 mol asid. Ni nampak tak? Ni apa ni? 2. So, 2 tu apa? 2 mol asid etanoik. Nampak tak? Dan dalam ni cikgu tak cakap dia pepejal ke, cikgu tak cakap dia larutan aqueous ke, cikgu hanya cakap dia bilangan mol. Okey. 2 mol asid etanoik menghasilkan menghasilkan 1 mol magnesium ethanoate. Okay, dan 1 mol hidrogen. Okay, so kamu kena tahu ya, ini adalah kuantitatif. Kuantiti. Kuantiti tu maksudnya ini kuantiti. Okay, yang ini quality. Okay, kita dah cakap kuantiti, quality. Dia nak 3 informasi. So, satu lagi. Okay, apa yang satu lagi? So, kamu boleh cakap apakah bahan tindak balas? Ataupun kamu nak cakap, alamak apa ni? Terconteng. Okay. Sama ada kamu nak cakap bahan tindak balas, okay, ataupun kamu nak cakap hasil tindak balas. Okay, antara dua. Cikgu, saya rasa yang ini lagi pendek. Ya, betul. Yang ini lagi pendek. Tapi kadang-kadang ada pernah soalan SPM, okay, dia keluar bagikan, dia kata maklumat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Dia mention. Kalau macam ini, dia secara umum. So, bila secara umum, kamu boleh bagi sama ada kualitatif boleh, kuantitatif boleh, bahan tidak balas boleh, hasil tidak balas pun boleh. Okay. So, apa bahan tidak balasnya? So, ambillah ini sebelum anak panah. Sebelum anak panah tu adalah magnesium dan ethanoic acid. Cikgu boleh tak bagi dalam bentuk formula? Boleh? Boleh tak bagi nama penuh? Boleh. Okay, hasil tindak balas pula. Okay, hasil tindak balas pula adalah CH3COO 2Mg dan H2. Dah, siap. Sini kamu ada bagi 4 point. So, dia nak 3 point. So, kamu bagi mana-mana 3 sahaja. Okey, boleh ya? Faham ya? Okey. So, kemudian, okey, nombor B. Okay, kemudian, tengok jawab soalan yang ini. Okay, rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi tindak balas serbuk magnesium karbonat dengan asid sulfurik. So, kalau kamu tahu sahaja ini, oh, dia ada lime water. Automatik dalam kepala kamu, kalau ada air kapur, confirm dia adalah gas karbon dioksida. Okay, yang mana air kapur will change to the
chalky. Air kapur akan bertukar menjadi keruh. Okey, air kapur akan bertukar menjadi keruh. Okey, siapa yang tak dapat lagi yang salin tadi boleh salin sikit. Okey. Tengok tindak balas ni. Okey, tindak balas ni kamu dah belajar semasa acid and base. Okey, acid dan base dalam chapter 7. Okey, dalam chapter 7. Okey, kalau kamu tengok soalan ni, chapter 6 tak silap, bukan chapter 7, chapter 6. Okey, dalam soalan ni, okey, pertama dia tulis, minta kamu tuliskan dia punya persamaan kimia. Kalau dia kata persamaan kimia, janganlah kamu gatal-gatal bagi persamaan ion pula. Janganlah pula kamu gatal-gatal bagi soalan, apa ni namanya, dalam bentuk ayat pula. Kimia, persamaan kimia mesti formula kimia. So, magnesium karbonat. Okey, magnesium karbonat. Apa formula magnesium karbonat? So, siapa boleh jawab? MgCO3. Good. MgCO3. And then, for the sulfuric acid? H2SO4. And for the product form? MgSO4 tambah H2O tambah CO2. Good. So, kena balancekan tak? Ke sudah balance? Tak perlu. Tak perlu sebab sudah balance. Okay, yang pertama untuk persamaan kimia, okay, markah yang akan diberi adalah yang pertama, reaktan dan produk kamu betul. Mana reaktan, mana produk. So, ini adalah kamu punya reaktan. So, ini adalah kamu punya produk. So, ini kena betul. Yang kedua, markah yang kedua dia akan bagi apabila kamu balance. Okay, balance tu maksudnya kamu seimbangkan dia. Okay, kamu seimbangkan kiri dan kanan, reaktan dan produk. Okay, dan selalunya lah soalan ni akan bagi 2 markah. Tapi tak tahu kenapa dia bagi 1 markah. Kedekut. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Hitung. Hitung isi padu gas yang terbebas pada keadaan bilik jika dapat sahaja soalan untuk problem solving, mesti tolonglah. Saya nasihatkan kamu untuk highlight. Highlightkan apa maklumat yang dibagi. Maklumat yang dibagi adalah 5 cm padu asid sulfurik dan 2 molar molar DMQ untuk mol DMQ untuk yang bertindak balas dengan serbuk magnesium. So, ini adalah asid. So, maklumat dia, ini adalah asid. So, maklumat dia keluarkanlah. So, ini dia bagi 5 cm padu. Dia bagi juga, dia punya molarity adalah 2 molar. Okay, so, dia bagi kat sini V. Dia bagi dia M. Okay. Kemudian dia kata, maklumat dia kata, soalan dia kata, hitung isi padu gas. So, which one is the gas? So, the gas is carbon dioxide. So, carbon dioxide ini adalah kamu punya gas. Dia nak apa? Dia nak isi padu, iaitu volume lah. So, dia nak isi padu untuk carbon dioxide. So, nak dia kan isi padu, dia ada bagi maklumat ni. Okay, cikgu dah ingatkan. Kalau dapat soalan problem solving, the first thing you must do is to calculate the number of mole. Yang pertama sekali, kamu kena kirakan bilangan mol berdasarkan maklumat yang dia bagi. Okey, saya tersalah letak Okey, saya tersalah letak. Sepatutnya ini untuk H2SO4. Tak apalah, saya buat error. So, maklumat yang dia bagi V dengan M. Apa yang kamu boleh kaitkan untuk dapatkan bilangan mol V dengan M? Ingat tak formula N equal to MV over 1000. Okay, ini adalah bilangan to find the number of mole. Untuk mencari bilangan mol. So, untuk mencari bilangan mol, yang pertama kamu tulislah bilangan mol untuk siapa? Kena tulislah nama dia apa. Contoh, kamu nak pergi kedai. Saya nak pergi kedai. Kedai yang mana? Kedai runcit, Petronas, nak pergi Petron. Yang itu adalah tujuan kamu. So, di sini tujuan kamu nak apa? Kamu nak cari bilangan mol. Bilangan mol siapa? Bilangan mol untuk asid. Okay, bilangan mol untuk asid, kamu tengok maklumat yang dibagi. Maklumat yang dibagi adalah V dengan M. So, you have studied about the N equal to MV over 1000. Kamu dah belajar mengenai formula ni. Kamu dah belajar. So, masukkan saja formula tu. Okay, so masukkan 2 molar. Kalikan dengan V dia adalah 5. Bahagikan dengan seri
Okey, so kamu akan dapat 0.01 mol. Okey, semua orang dapat tak? Jawab untuk at least dapat 1 markah. Ini 3 markah tau. Dapat 1 markah pun jadi. Okey, yang ini boleh tak? Okey, ini maklumat yang pertama. Apa-apa pun soalan untuk penyelesaian masalah, yang pertama kena carikan bilangan mol berdasarkan maklumat yang dibagi. Okey, langkah yang kedua. Langkah kedua kamu kena buatkan ratio ataupun nisbah. Okey, nisbah apa? Nisbah mol. So, yang ini kaitan antara siapa? Di sini kaitan antara H2SO4 dengan CO2. Okey, kaitan antara dua. Yang lain ada kena-mengena tak? Tak ada kena-mengena. Perlu cari ke? Tak perlu cari. So, apa maklumat yang dibagi, kamu keluarkan. Okey, dia soalan dia maklumat yang dibagi H2SO4. Maklumat yang dia minta adalah karbon dioksida. So, dua ini saja. So, berdasarkan equation persamaan yang di atas, kamu boleh deduce bahawa 1 mol sulfuric acid menghasilkan 1 mol karbon dioksida. Cikgu, mana cikgu dapat 1? Kat depan ni. Itulah perlunya kamu belajar yang kualitatif dengan kuantitatif tadi. Okay, ini adalah kuantitatif, iaitu kamu tengok berapa molar kat depan. So, ini tak ada apa-apa nombor. So, this is 1 mol. Okay, ini adalah 1 mol. So, tulis kat sini 1 mol, 1 mol. Okay. Macam dulu, zaman-zaman dulu, cikgu suruh pelajar selalu buat akad ayat. Macam ini contoh. Saya tak tahu lah cikgu kamu sebelum ni ajar macam mana. Tapi kalau saya dulu, sebelum ni saya akan ajar budak. Okay. 1 mol H2SO4 akan menghasilkan 1 mol karbon dioksida, CO2. Ayat saya. Sekiranya, okay, berapa mol yang kamu dapat kat sini? 0.01. Sekiranya 0.01 mol asid sulfurik akan menghasilkan 0.01 mol karbon dioksida. Okey. So, bila saya dah banyak membaca dan saya pergi menanda, so saya dapat tahu yang ini tak perlulah buat ayat panjang-panjang. So, kamu hanya perlu tuliskan dia punya ini pun sudah memadai. Okey, dah memadai. Kamu tulis apa maklumat yang dia bagi dan apa yang dia nak. Okey, keluarkan nisbah dia berdasarkan equation dan keluarkan apa-apa yang kamu kira. Dah dapat ini, you have got 2 mark here. 1 mark and here is a second mark. For the next, okey, yang keduanya adalah ketiga. Okey, maklumat yang ketiga, point yang ketiga ialah, okey, kamu kena kirakan, okey, kamu kena kirakan apa soalan dia minta. Okey, soalan yang dia minta adalah isi padu. Isi padu siapa? Isi padu gas karbon dioksida. So, nak kirakan isi padu daripada mol. Okey, macam mana? Kamu dah belajar dalam bab 3 tingkatan 4. Okey, daripada mol nak kirakan isi padu kalikan dengan molar volume ataupun isi padu molar. So, kalau dekat sini dia kata isi padu molar dibagi dalam room condition adalah 24. So, kamu kalikan je lah dengan 24. So, kamu akan dapat dekat sini 24. So, kamu dapat 0.24 dm cube. Okay, ataupun kamu nak convert kepada cm cube, 240 cm padu. Okay. So, yang ini kamu akan dapat markah yang ketiga. Okay, complete. Ingat, saya ulang lagi sekali. Yang pertama kena number of mole, yang kedua kena nisbah, yang ketiga kena apa maklumat yang dia nak. Kalau dia nak minta isi padu lah. Kalau dia nak minta jisim lah. Okey, so saya harap kamu faham. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, yang ini sekali lagi dia tanya mengenai formula empirik dengan formula molekul. Okey, tadi formula molekul. So, sekarang dia minta definisi untuk formula empirik. Okey, Sanrang, can you explain to me maksud formula empirik? Ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling gas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sepadan. Okay, good. Okay, betul? Boleh?
Okey, dapat 1 markah untuk saingan. So, formula yang menunjukkan tadi formula molekul ni apa tu? The actual number ni apa tu? Nombor yang sebenar. Tapi yang ini adalah formula kimia yang menunjukkan yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Mesti ada ya. Nisbah paling ringkas. Nisbah paling ringkas bagi atom. Bagi setiap unsur dalam sebatian. Okey. Kena hafal. Apa-apa pun saya tak boleh nak tolong kalau kamu tak tolong diri kamu. So kamu kena hafal. Okey, tak ada cara lain, kena hafal. Okey. Ya. Kalau tulis nisbah yang paling ringkas je boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kena ayat full. Definasi kena ayat full. Okey? Boleh, Syamil? Boleh. Boleh. Okey. Kena hafal. Sebab itu cikgu kata kamu kan kawan sekarang suka tengok kan perempuan kan dia suka buat nota yang lipat-lipat tu gitu kan. Kau pun buatlah nota lipat-lipat. So kamu list kan. Okey, daripada chapter 2 sampai chapter kamu belajar tingkatan 4, chapter 8. Apakah yang ada definisi? Kalau chapter 2 tu isotop. Semalam kita belajar apa lagi isotop? Selain isotop, nombor proton ke? Kamu belajar lagi tentang yang bab 3 pula, formula empirik, formula molekul. Listkan. So nanti bila dah nak exam, kamu baca itu je. Okay? Kimia memang kena apa maksud yang penuh. Okey, bagi kepada soalan nombor 2. Okey, tuliskan formula empirik bagi Y. So, kalau dekat sini empirik tadi, so nisbah yang paling ringkas. So, 482. So, boleh tak kamu ringkaskan? Jadi apa? C yang bahagikan dengan 4. So, C2H4O2. Bahagikan dengan 2. Sorry, bahagikan dengan 2. Okey, bagi dengan 2 apa cikgu? Bagi dengan 2 balik lagi lah. Bagi dengan 2. C2H4O je kan? Salah. C2H4O. 2 bahagi 2, 4. 8 bahagi 2, 2 bahagi 2, 1. 8 bahagi 2, 4. 4 bahagi 2, 2. Okey. Kemudian, GC molekul relatif bagi sebatian X ialah 42. Okey, tentukan formula molekul. So, formula apa tu namanya? GC molar dia 42. So, macam mana kamu nak cari? Okey, 2 markah. Okey, markah yang pertama, kamu kena carikan dulu dia punya nisbah dia berapa. Perkali dia berapa. So, nak dapat itu, kamu buatlah. Okey, formula compound untuk X. So, X tadi kamu dapat, empirik dia adalah CH2. So, keluarkan. CH2, okey, dalam bracket, N sama dengan 42. Okey. Kemudian yang dalam ni kamu tengok jisim atom dia. Karbon kamu tahu 12. Tambahkan dengan 1 kali dengan 2. Hidrogen 1. So, kalikan dengan N. So, sama dengan 42. So, jawapan dekat sini adalah 14N sama dengan 42. Yang mana N sama dengan 3. Yang ini baru dapat 1 markah. Okey, nak dapatkan markah yang kedua, kalikan. CH2 kalikan dengan 2. So, dapat, kali dengan 2, kalikan dengan 3. C3H6. Okey, C3H6. So, ini adalah formula molekul. Okey, dah. Siap. C3H6. Okey. Okay, so ini dah betul. Okay, pergi kepada C. Okay, pergi kepada C yang ini pula. Okay, mol nak pergi kepada apa? Ini nak pergi kepada apa? Okay, sang ini dah kena ingat. Okay, GC molekul relatif, GC molekul relatif. Kali apa ataupun bahagi dapatkan mol. So, ide adalah apa Syamil? GC. Pandai. GC.
Okey, berkenaan jisim. So, kalau cikgu tukar kepada isi padu molar, ini adalah isi padu. Kalau cikgu tukar kepada Avogadro constant, pemalar Avogadro, sini adalah bilangan zarah. Okey. So, pergi kepada soalan nombor 2. So, hitungkan jisim molekul reaktif bagi sebatian Z. So, dia nak sebatian Z. Okey, kamu tengok compound Z. So, compound Z, okey, kalau kamu tengok dekat sini, compound Z adalah ini. Formula molekul sama, empirik pun sama. So, C2NO3 2. So, macam mana kamu nak cari? C2NO3 2. Ini budak tingkatan 4 pun badai jawab. Kalau kamu salah juga, tak tahulah. So, 64 tambah 2 kalikan dengan N. 14 tambah 16 kali 3 in bracket. Pelajar dia akan silap bracket. Itu kesalahan pelajar yang selalu buat. So, jawapan dekat sini adalah, betul ke saya buat? CuNO3. Betul kan formula dia? Okey. So, jawapan dekat sini adalah 188. Saya betul tak? 188? Ya. Betul? Salah. Okey, betul. 2 kali dengan 3, 6. 6 kali 6. Okey, good. Betul. 188. Okey. So, ini perlukan unit ke? Tak perlu. Okey. Hitungkan jisim bagi 1.2 mol. So, dapat saja ini, dia dah bagi mol. Kamu ke atas ni, kamu dah ada jisim molar. Jisim molekul relatif. So, senang sahaja. 1.2 kalikan dengan berapa jisim molar kat sini? 188. So, kamu akan dapat 225.6. Mesti ada unit. Yang ini wajib untuk kamu letakkan unit. Okey. So, yang keempat. Okey. Apabila sebatian Z dipanaskan dengan kuat, dia akan terurai. Okey. Untuk membentuk kuprum oksida dan gas oksigen dan gas nitrogen dioksida. Tuliskan persamaan. Okey, tengok baca-baca. Sebatian Z. So, sebatian Z tadi siapa? CuNO3 in bracket tu. Dipanaskan dengan kuat. Maksudnya dikompos. Kamu panaskan dia. Kalau panaskan dia, kamu terus tulis kat sini. Okey, cikgu, boleh tak saya buat segitiga? Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi tak wajib. Okey, tak wajib. Okey, dia akan menghasilkan apa? Kuprum 2 oksida. Di sini adalah knowledge kamu untuk formula. CuO tambah O2 tambah nitrogen dioksida NO2. So, nak seimbangkan, kamu tengok sini. Nitrogen sini ada 2. So, kamu letakkan sini, letak 2. Contoh. Kat sini, oksigen dia ada 6. So, kalau sini 6, maksud dia 3 kali 2, 6 kan? So, nak jadikan dia 6 juga. So, kamu letakkan dekat sini adalah 6, 4 dekat sini. So, dekat sini adalah 2. 2 kali ni. Okey. So, sini pun jadi 2. Okey. Dah. 2 kali 2, 4. Nitrogen 4. 2 Cu. 2 Cu. Oksigen 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 4, 12. So, seimbang tak? Seimbang. Okey, dapatlah kamu 2 markah. Okey, siapa yang maksud lagi blur-blur untuk seimbang? Tolong ya. Okey, tolong ingat. Banyakkan latihan. Abang, tengok Asif. Tengok Asif. Dia benda pecah. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan ni SBP. So, kalau kamu dapat jawab soalan ni, okey, kalau sini saya tengok total mark dia adalah 10. Kalau kamu berjaya menghasilkan dapat jawab 10, maksudnya kamu setaraf dengan pelajar-pelajar SBP asrama penuh walaupun kita sekolah harian biasa. Okey. So kita tengok. Okey, kalau saya nak minta kamu, kalau kamu dah buat, contohnya kamu salah, kamu pangkah, kamu tulis pakai pen merah jawapan yang betul. Okey, cikgu kalau tak buat langsung, cikgu tulislah pakai pen merah nak macam mana. Okey? So kalau boleh sebab itu cikgu kata, kamu
kalau kamu buat, insya-Allah kamu boleh buat refleksi dirilah. Oh, aku lemah bahagian persamaan. So, aku kena banyak buat latihan persamaan. Macam itulah. Okay, so kamu kena sentiasa buatlah kerja yang cikgu bagi. Tak banyak pun, 5 soalan je. Okay, jadual 3 menunjukkan maklumat bagi 2 set eksperimen. So, dekat sini kita ada set yang pertama, kita bakar dengan oksigen. Yang kedua, kita alirkan dengan gas hidrogen. Okay, yang ini dulu, masa KBSM, dia punya setup eksperimen dia macam ini. Macam ini. Ini. Ini contoh dia. Tapi sekarang ni, kita buat eksperimen ni lain sikit. Lain sikit tu macam mana? So, kita tengok buku teks kita. Okay? Kalau kamu tengok buku teks, masih lagi kamu ingat buku teks kamu, tingkatan 4. Kalau kamu tengok tingkatan 4 untuk formula empirik ni. Okay. Apa yang kamu cari dekat sini? Okay, sorry. So, macam mana setup eksperimen? Adakah kamu ada buat masa tingkatan 4? Okay, masa tingkatan 4 ada buat tak? Okay, macam ini. Mana formula? Okay, ini. Yang ini yang pertama kamu ada belajar mengenai ini. Yang ini setup untuk eksperimen yang lebih reaktif daripada karbon. Okay, daripada hidrogen. Okay. So, ini untuk magnesium. Okay, kalau yang kedua, kita setup eksperimen macam ini. Lain kan? Yang ini setup eksperimen untuk KSSM. Okay, untuk logam yang kurang reaktif. Okay, contohnya kuprum oksida. Okay, contohnya kuprum oksida. Okay, yang ini, eksperimen yang ini, okay, yang kamu jawab soalan ni. Okay, yang kamu jawab soalan ni, mana soalan tadi? Okay, ini. Okay, yang kamu jawab ini setup untuk KBSM. Okay, sepatutnya kamu dah tak belajar lah yang ni. Tapi tak apa, sama je. Okay, kita ambil soalan je, sama je. Okay. Cuma prosedur eksperimen berbeza. Okay, what is the mean? Okay, sekali lagi, meaning. Okay, so dekat sini saya boleh cubalah untuk Syamil. Syamil tadi salah, so yang ini mungkin Syamil boleh betul. Apa maksudnya Syamil? Formula empirik. Formula kimia. Formula kimia. Anyone can answer this question? Formula kimia. Formula yang menunjukkan nisbah yang ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam sebatian. Setiap unsur bagi dalam sebatian. Okay, formula kimia atau formula, alamak kau. Okay. So kalau kamu tengok soalan ni, dia repeat, dia ulang lagi sekali. Okay, formula yang untuk definasi, nampak tak? Dia ulang lagi sekali. So ini nak menunjukkan bahawa kamu kena hafal. Okay, maksudnya kamu kena hafal. Okay, nisbah yang paling ringkas bilangan atom. Dia kena ada bilangan atom bagi setiap unsur. Okay, setiap unsur bagi suatu sebatian. Okay, setiap unsur bagi suatu sebatian. Okay, formula yang menunjukkan nisbah terringkas bilangan atom setiap unsur bagi sebatian. Nyatakan satu contoh bagi logam P. So, kalau untuk yang ini, kalau kamu tengok dia logam ni dibakar dalam oksigen. So, ini menggunakan setup yang metal ataupun logam yang lebih reaktif. Sebab itu soalan ni tanya explain pula kat bawah ni. So dekat sini kamu boleh cakap, bagilah satu contoh. Okay, dalam kelas kamu ada guna magnesium. So guna je magnesium. Okay, magnesium. So kenapa? Sebab kamu cakaplah magnesium adalah logam reaktif. Just that. Ini saja. Okay, logam magnesium adalah logam yang reaktif. Cikgu, selain magnesium, apa yang kita boleh buat? Selain daripada magnesium, kamu boleh pakai zinc boleh, aluminium boleh. Okay, zinc boleh, aluminium boleh. Yang atas. Kiranya, kalau kamu baca kamu punya siri kereaktifan metal, apa dia? Tiba-tiba lupa lah pula. Haliza nak kahwin kan? Nak naik angkasa. Kalau nak cari makan,
Ali, Zainal, Vera suka pergi curi anggur Australia. So, mana satu cikgu logam yang reaktif? So, logam reaktif yang ini sangat reaktif, ini sangat reaktif. So, selalu kita tak akan guna kalium dengan natrium dekat dalam makmal ya untuk tindak balas pembakaran. Okay, kita guna start daripada sini je. Magnesium, aluminium, zinc. Yang ini, 3 benda ni yang kita selalu guna. Kalau kamu guna kalium ke natrium tu, terlalu reaktif. Okay, dia mungkin akan terbakar lah. Okay, lagi-lagi kalium. Okay, semasa menjalankan eksperimen, okay, bagaimana untuk memastikan tindak balas antara logam P dengan oksigen lengkap? So, dekat sini kamu kena apa? Ulang. Ulang apa? Ulang pemanasan, penyejukan, dan penimbangan sehingga jisim tetap diperolehi. Ulang pemanasan, repeat heating, penyejukan, cooling, dan penimbangan, weighing, sehingga until kamu dapatkan the mass is constant. Jisim itu tetap. Jisim itu tetap. So, yang ke C1, dia suruh kamu lukiskan. Mencengkadak betul, suruh lukis. So, kalau nak lukis kat sini, tengok betul-betul cikgu lukis. Kalau ini lukisan sama adalah begini. Tapi kamu yang ini, kamu punya dalam syllabus tak ada. Kalau untuk lukisan, gambar yang pertama mesti ada functional diagram. Maksudnya gambar rajah itu berfungsi ataupun bermakna. Macam mana dia kata bermakna? Bermakna apabila you punya stopper ni keluar. Yang pertama. Nampak tak stopper cikgu keluar? So, stopper cikgu keluar, kemudian cikgu buat dash, dash, dash. Kamu buat macam ni sikit. Yang ini kalau boleh pakailah pembaris. Kemudian dekat sini kamu bakarkan kamu punya oksida. Tapi kalau kamu punya eksperimen yang baru untuk KSSM, kamu hanya buat satu je lah. Line. Dekat sini. So, dekat sini kamu punya oksida. Ingat tak? Yang sini. So, dekat sini kamu punya cuprum oksida. So, kalau yang ini untuk KBSM. So, saya tulis dua-dua lah. Ini heat ataupun panaskan. Yang ini adalah oksida Q. So, ini adalah hidrogen kering. Kalau yang macam ini, kamu set up macam ini. Macam buku teks. Mana buku teks saya tadi? Ni. Macam ni. Cikgu nak semua ke? Tak payahlah kot. Tapi sebabnya tak pernah lagi keluar soalan ni dalam untuk KSSM, you are the first batch. So, kita tengoklah macam mana. Kalau kamu tengok sini kan, yang ini sumber hidrogen tau, yang ni. Daripada tindak balas zinc dengan asid. So, zinc dengan asid nanti dia akan menghasilkan zinc chloride dengan hydrogen gas. So, hydrogen gas. So, dia akan menghasilkan hydrogen gas kat sini. Macam yang tadi, kita ada alihkan gas hidrogen kontang ataupun gas hidrogen yang kering. Yang kering. Dry hydrogen. Dekat sini. So, markah yang pertama cikgu tadi kata functional. Functional tu maksudnya berfungsi lah. Stopper kamu keluar, yang ini mana masuk. Kemudian gambar ni kena cantik lah. Jangan juga macam cikgu macam kecil-kecil, besar-besar. Macam apa je. Pakai pembaris. Kemudian label. Markah yang kedua kamu kena label. Dan kena ada panaskan. Kena heat ke bawah. Kemudian soalan yang seterusnya nombor 2. Apabila gas hidrogen dialihkan melalui 1.60 gram oksida Q, 1.28 logam Q terhasil. Tentukan. Bila dia minta untuk formula empirik. Dekat sini cikgu nak ingatkan kamu. Nak kira formula empirik, buatkan jadual. Dah belajar dah ni, tingkatan 4. Buatkan jadual. Buat jadual cantik-cantik. Yang ini unsur. Unsur antara siapa tadi? Antara Q dengan oksigen. Dah tutup. Yang pertama, kamu keluarkan dia punya, jisim. Cikgu Ziana itu. Ini adalah jisim.
Okay, jisim unit dia adalah G. So, jisim yang dia bagi dekat sini tadi adalah 1 logam Q 1.28. So, kamu nak kirakan oksigen 1.60 tolakkan dengan 1.28. So, kamu akan dapat sini 1.60 tolak 1.28. Kamu akan dapat berapa? 0.32. Okey, betul tak? Okey, 0.32. Kemudian, okay, lepas jisim, kamu kirakan bilangan mol. Okay. Nak dapatkan bilangan mol, mass, jisim, bahagikan dengan dia punya jisim molar. Ni dah bagi dah, nampak tak? Okay. So, kamu akan dapat sini 0.02. Bahagikan dengan jisim molar, dapat 0.02. Okey, belum lagi habis. Oh, panjangnya cikgu. Okey. Kedua, kamu cakap tentang nisbah teringkas. Okey. Nisbah teringkas. Ya. So, kalau teringkas, kosong. Yang ini antara dua ni siapa yang paling kecil? Dua-dua sama. So, bahagikan dengan nombor yang kamu untuk nisbah teringkas. Ambil bahagikan mol dengan bilangan mol yang paling kecil. So, oleh sebab soalan ini, dua-dua bilangan mol dia adalah paling sama. So, kamu dua-dua kecil, dua-dua sama. So, kamu bahagikan dengan diri dia lah. So, ini dapat 1. Yang ini pula, bahagikan dengan diri dia, kamu akan dapat 1. So, formula kamu adalah Q1O1. So, perlu ke tulis 1? Tak perlu. So, just kamu akan tulis QO sahaja. So, markah yang akan kamu dapat begini tanda dia. Okay, yang pertama, kamu kira ini dapat 1 markah. Okay, markah yang kedua, kamu punya bilangan ini adalah nisbah kamu adalah betul. Yang ketiga, formula empirik kamu adalah betul. So, dapatlah kamu 3 markah. Okay, so soalan senang. Jangan tertinggal markah yang ada. Okay, kemudian tuliskan persamaan kimia. Apa persamaan kimia dalam set 2? Okay, set 2 tadi adalah dengan gas hidrogen. Ingat, apa yang dia bakar? Dia bakar oksida Q. Oksida Q tadi formula dia apa yang ini? QO. So, QO tindak balaskan dengan hidrogen. So, kamu akan dapat, dia akan displace. Ingat tak kita belajar disesarkan? Oksigen ini akan disesarkan. Disesarkan tu maksudnya dia akan kick off. Dia akan keluarkan. So, bila dia keluar, dia akan jadi Q sahaja. Dan produk yang akhir adalah air, water, H2O. So, perlu ke kamu seimbangkan? Tak perlu. Sebab dah seimbang. Okay, dah seimbang. Okay. Soalan, okay, faham ke untuk formula empirik setakat ini? Ada tak faham? Tolong buka mic terus. Cikgu ajar salah. Cakap macam itu. Saya tak kisah. Okay, cikgu salah tulis. Okay, cakap je. Okay. Kemudian, soalan yang seterusnya. Kedah 2017. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, dah sedia? Okay ke semua? Senyap je. So, sekarang ada 20, maksudnya ada 18 pelajar sahaja. Oh, hari ni kehadiran mengecewakan sedikit. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Nampak? Sekali lagi, soalan dia tanya lagi formula empirik. Okey, siapa volunteer nak jawab? Siapa volunteer nak jawab untuk maksud? Tak ada siapa volunteer? Najwa? Senyap je kau. Syamil, kau senyap je Syamil. Kau bagi Syamil. Formula empirik Syamil. Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi atom bagi setiap unsur dalam sebatian. Pandai dah. Okey. So, kena ingat. Okey. So, cikgu tak nak tulis dah. Okey, kamu dah ingat. So, cikgu tak nak tulis. Penat lah tulis je.
Okey. Formula kimia yang menunjukkan formula yang paling ringkas bagi satu atom bagi setiap unsur di dalam suatu sebatian, bagi setiap atom dalam sebatian. Okey. So B1. Z adalah logam yang lebih reaktif daripada besi. Cadangkan logam Z. So bila kamu tengok logam Z dekat sini, dia kata dia lebih reaktif daripada besi, daripada iron. So daripada iron tu besi lah, Fe, ferrum. Okey. So dia kata apakah agak-agak dia metal Z. So kamu baca mana formula input kita tadi? Yang ni. Dia kata lebih reaktif daripada zinc. So lebih reaktif daripada zinc. Kan? Apa tadi? Lebih reaktif daripada iron. Ya Allah. So lebih reaktif daripada iron. So iron ni ferrum lah. So maksudnya dia mesti atas dia adalah zinc. Okey, di sini adalah zinc. Okey. So, tuliskan persamaan, okey, antara logam yang kamu namakan. Logam yang kamu namakan tadi zinc. So, Zn tidak balaskan dengan asid hidroklorik. HCl, okey, akan kamu dapat ZnCl2 plus H2. Okey, bagaimana nak seimbangkan? So, ini ada 2, letak sini 2, H ada 2, H ada 2, Cl 2, Zn. Okey dah. Enough, cukup. Cikgu laju sangat cikgu. Okey, sini Syamil. Okey, Cl ini ada 2. So, kita letak 2 dekat depan. So, H automatik dia ada 2. Sebelah kanan pun dia ada jadi 2. Zn ini ada 1. Zn sebelah kiri ni pun ada 1. Okey, lengkap. Okey. Bagaimana anda nak memastikan ya? Kalau tak ambil zinc boleh ke? Ambil selain zinc. Kalau nak ambil selain daripada zinc, kamu nak letak apa? Macam magnesium ke kalsium. Asferum. Tapi janganlah kau ambil logam yang sangat-sangat reaktif. Paling kurang pun dapat aluminium ke, magnesium ke. Okey. Maksudnya paling reaktif. Kau kalau nak selamat, ambil yang atas dia je. So tak adalah salah pun. Okey. Nak ambil nama yang lain pun tak ada masalah. Zinc boleh. Apa lagi kau nak apa dia ni? Aluminium boleh, magnesium boleh. Tapi avoid daripada yang ni atas ni. 3 atas ni. Sebab 3 yang atas ni selalu kita tak guna dalam makmal. Okey. Yang kita ambil apa yang kita guna dalam makmal je. Okey. Kemudian. Okey. Bagaimana kamu nak pastikan. Okey. Semua. So sekali lagi. Sekali lagi. Kau sama ulang balik yang ini tadi. Mana tadi cikgu cakap tadi? Ulang pemanasan, penyejukan dan penimbangan. Okey, itu jawapan kat sini. Ulang pemanasan, penyejukan dan penimbangan. Sehingga jisim yang tetap diperolehi. Siap. Ulang pemanasan, penyejukan dan penimbangan sehingga jisim yang tetap kamu perolehi. Okey, dan sekali lagi dia suruh kamu kira, calculate. So, nak dapat kiraan ini, so nak kirakan cuprum. Okey, so nak kirakan cuprum macam mana? So, ini tolakkan dengan ini. So, 63.77 tolak 56.03, kamu akan dapat 7.74. Kena tolak unit. Okey. Kemudian untuk oksigen, so untuk oksigen ini tolakkan dengan ini. So, 65.71 tolak 63.77. So, kamu akan dapat 1.94 G. Okey, dan dah siap. Okay, kemudian hitungkan nisbah. So, macam mana nak kirakan nisbah tadi cikgu cakap? Okay, buatkanlah dalam bentuk table. Okay, cikgu, saya tak nak buat table, boleh. Okay, kamu tak nak kira-kira table, kamu buatlah. Okay, yang pertama, mol untuk Cu. So, 7.74 bahagikan dengan 64. So, kamu akan dapat sini 0.121. Okay, yang ini pula mol untuk O. So, 1.94 mass dia kamu bahagikan dengan dia punya GC molar 16 dapat 0.121. So, macam mana kamu nak dapat nisbah teringkas? So, nisbah teringkas
Cu 0.121 bahagikan dengan 0.121 dapatlah 1. So untuk oksigen sama juga 0.121 bahagi 0.121 kamu akan dapat 1. So nisbah kamu adalah 1 nisbah 1. So formula empirik kamu kat sini Cu1, O pun 1. Okey, kalau satu-satu tak payahlah kamu tulis. Okey, CuO saja. Okey. Okey, soalan ada berapa soalan lagi? Satu je lagi. Okey, kita habiskan satu je, lepas tu kita tamatkan kelas kita. Okey, yang ini. Okey, yang ini pula rajah ini boleh tak saya drag sikit je? Okey, kita drag sikit je. Okey, menunjukkan sekotak salap. Okey, zinc oksida. Okey, yang ini kita pakai ini. Sekali lagi, formula empirik. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Alia? Zam. Tak ada pun nak cuba, sedihnya. Go ni pun tak ada cakap-cakap. Ini cikgu kena. Terima kasih. Okey, boleh Kamarul. Apa maksudnya? Formula kimia yang menunjukkan nisbah yang paling ringkas bagi atom tiap unsur dalam sebatian. Bagi setiap unsur di dalam sebatian. Okey, good. Tahniah. Okay, dah hafal. Okey, tahniah. Kamu dah hafal dah. Okey. So, sekali lagi dia suruh kamu kira. So, kalau kamu nak kira, cikgu kata apa tadi? Buatkan jadual. Okey, buatkan jadual cantik-cantik. Okey. Pakai pembaris lah. Cikgu tak ada pembaris. Okey. So, buatkan jadual. So, kat ini adalah unsur dia. So, unsur dia adalah zinc dengan oksigen. So, di sini adalah pertama cikgu kata apa tadi? Jisim. Okay, cikgu memang suka kamu buat jadual. Okay, buatkan jadual. So, nak dapatkan zinc, so yang ini tolakkan dengan ini. Nak dapatkan oksigen, yang bawah tolakkan yang atas. So, sini, amat kau. 30.5 tolak 24.0. So, kamu akan dapat 6.5. 32.1 tolak 30.5, kamu akan dapat 1.6. Okey. Dah dapat. Lepas jisim apa? Bilangan mol. So, nak dapatkan bilangan mol. 6.5 bahagi dengan molar mass 65. So, you get 0.1. 1.6 divide with the 16. So, you got 0.1. Okey, done. Okay, dah dapat nama mol. Kita ambilkan nisbah teringkas. Okay. Nisbah teringkas bilangan mol bahagikan dengan mana nombor mol yang paling kecil. So, dua-dua sama. Nasib baik kau baik. 0.1. So, dapat 1. 0.1 bahagikan 0.1 dapat 1. So, formula empirik kamu adalah ZnO. Okay. ZnO. Okey. So, nyatakan jenis sebatian bagi zinc oksida. So, apa? Semalam kita dah belajar jenis sebatian. Kita ada dua je jenis sebatian yang dah belajar. Yang pertama, sebatian ionik. Yang kedua, sebatian covalent. So, apa jenis zinc oksida? Ionik ke covalent? Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab? Zinc oksida. Sebatian ion. Pandai. Sebatian ion. Sebab dia terdiri daripada ion Zn2+ dengan O2-. Okey, nyatakan perubahan warna. Yang ini adalah kamu punya pengetahuan dalam bab apa? Bab garam. Okey, salt solution. Salt. Okey, salt. So, dia adalah daripada kuning kepada putih. Ataupun kamu nak cakap kuning bila sejuk. Okey, panas warna putih. Okey, kuning bila sejuk. Kuning bila panas. Okey, putih bila sejuk. Cool. Okey. Boleh?
Okey, boleh ya? Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Zinc oksida, tidak balas dengan larutan Q untuk menghasilkan larutan zinc nitrate. Apakah agak-agak larutan dia? Maksud dia kat sini, ini adalah tindak balas antara zinc oksida dengan Q untuk menghasilkan ZnNO3. Agak-agak apa Q? Apa agak-agak Q? Boleh dapat? Siapa-siapa dapat jawab? Apa agak-agak Q? Asid nitrik. Pandai. Asid nitrik. Mana kamu tahu asid nitrik? Sebab dekat sini ada nitrik. So, apa-apa metal logam, metal oksida, ini kita panggil metal oksida. Okey. Untuk tindak balas untuk menjadikan garam, dia mesti tindak balaskan dengan asid. Okey. So, asid yang kat sini, tengok dia punya anion dekat sini. Kalau dekat sini nitrate, so nitrate lah dekat sini. Kalau kat sini klorida, klorida lah kat sini. Okey. Kemudian, terangkan bagaimana mendapatkan hablo-zinc nitrate daripada larutan garam. Ini adalah bab garam pula. So, bagaimana kamu nak dapat bab yang ini? Kena ingat balik bab 8. Okey. So, yang pertama, kamu kena panaskan. Okey. Panaskan larutan zinc nitrate sehingga tepu dan sejukkan dalam suhu bilik. Ini baru satu markah. Okay, markah yang kedua, lepas panaskan, kita filter. Filter dalam bahasa Melayu apa? Tuas. Tuas. Kalau kamu kata tapiskan larutan, salah. Tapiskan tak boleh. Kena tuas. Okey. Kadang-kadang pelajar dia buat macam ni tau. Tapiskan larutan yang terhasil. Dah salah. Ataupun tapiskan larutan menggunakan penapis. Kau nak guna penapis apa? Penapis teh? Penapis kopi? Tak boleh. Sebab dalam makmal kita menggunakan kertas turas untuk menuras. Okey, untuk filter. So kita guna turas. Okey, turaskan larutan sebatian. Mixture dalam bahasa Melayu apa? Mixture. Sebatian. Sebat campuran. Turaskan campuran dan keringkan. Yang keringkan ni macam mana? Menggunakan between two filter paper. Menggunakan dua di antara, bukan menggunakan, di antara dua keping kertas turas. Ingat tak yang kamu buat? Ni filter kan, yang ini filter kan. So ini larutan kamu keringkan dia. Ini adalah keringkan. Okay, so yang ini kamu turas dan keringkan, kamu dapat lagi satu markah. Kalau kamu hanya kata panaskan dan sejukkan, tak ada perkataan tepu pun salah. Okay, mesti ada perkataan tepu. Until saturated. Sehingga tepu. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Ada apa-apa masalah tak? Any problemo? Tak ada. Tak ada. Okey, so mana ada kena hafal dia baca cikgu. Yalah, kena hafal, kena baca apa-apalah mama. Okey, kena baca dan kena hafal lah. Okey, setiap definasi. Okey, so yang seterusnya untuk pukul tutorial kita untuk tengah hari ini jam 1.30. So, sila jawab soalan jadual berkala. Kita ada 30 minit nanti pukul 1.30. Kelas kita pukul 1.30. So, kita ada soalan dia ada 1, 2, 3, 4, 5.
So ada 5 soalan. Sekali lagi jadual berkala kita ada 5 soalan. So cikgu nak kamu buat dalam masa tutorial nanti. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan, tolong PM dengan cikgu. Okay, kalau kamu senyap je macam ni, cikgu pun tak tahu siapa yang faham, siapa yang tak. So, dalam senarai saya punya kehadiran ni, ada 14 je pelajar yang daftar. Pelajar yang tak daftar, pelajar yang tak lagi isi kehadiran, tolong isi sekarang ya. Dalam cikgu bagi link tadi. Okay, so jumpa lagi lain kali, betul kan? Kelas kita habis pukul 10.30 tadi kan? Betul. So, jumpa lagi untuk lain kali. So, semoga kamu semua dapat siapkan kerja saya untuk bab 4 ni dan tolong update dengan saya nanti. Okay, so terima kasih banyak-banyak hadir dalam kelas saya hari ini. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.